Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okay, minta maaf untuk beberapa hari ini saya tak ada update sangat dekat GBS Telegram. Okay, sebab saya terlibat dengan accident kemalangan jalan raya. Okay. So sekarang ni dekat depan kita adalah TBS Volume In, yang mana kaunter-kaunter yang bermomentum pada last minute hari Jumaat. Kaunternya adalah KNM, Genetec, Jetiasa, Revenue, KAB, Havia, Cita, Henzine, Honda Henzine, Ivory, Greatech, HS Plan, VC, IOI Corp, PBB, PCAM, KLC, MyEG, Tenaga. Okay, ini kaunter yang ada momentum pada saat-saat akhir. Okay. So kita tengok kaunter sekarang ni adalah tech cycle. Okay. Tech cycle ni kita dah pernah review sebelum ni. Lepas tu kita punya EP 460, target kita TP first ni 490 dah tercapai. Seterusnya kita aim 525. Kalau kita tengok dari segi weekly pun dia masih stable dan cantik. RSI pun cun atas 50 bullish dan dia masih below 70. Okay? Kalau 70 tu dah kira zone overbought kan. So sekarang still kat bawah. Kita tengok dia cross daripada bawah. Okay. So kita tengok sini pun dia baru start naik lah. Okay, baru start naik. So ada potensi lagi untuk meneruskan kenaikan. Kalau kita tengok sini pun kolam baru siap. So ada banyak lagi ruang untuk dia buat kenaikan. Contoh macam ni, resisten dia dekat mana? Kita tahu resisten dia di atas ni. Sebelum ni dia sampai kat mana je dia naik? Sini baru dia reject. Okay, situ satu dia punya point of rejection. So itu adalah resisten dia. Yang terdekat sini, bukit yang paling dekat lah, bukit yang terdekat. Okay, kolam dah siap, dia cari. Nah, naik atas bukit kan? Naik atas bukit. Naik atas bukit. So sini bukit dia lah, resisten pertama. So jauh lagi. Dan next resisten. Kalau dia boleh pergi sampai atas ni, so memang jauh lagi perjalanan dia. Okay, untuk weekly adalah counter satu candle, satu minggu. So kenaikan dia, kalau dia naik ni 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya. Macam tu. Kenapa kita selalu tengok weekly dulu? Sebab weekly tu dia bagi general picture untuk keseluruhan dia. Macam okay, kalau kita tengok secara jauh lah dia boleh pergi ke tak. Weekly cantik, insyaAllah boleh lagi lah bertahan counter tu. Kalau weekly dah downtrend, macam ni kan, kalau kita tengok weekly downtrend, so peluang dia CP je lah. Kalau daily tu mungkin intraday sajalah, ataupun 2-3 hari. Kalau macam ni still okay untuk minggu ni ataupun minggu depan. Mungkin ada peluang lagi sebab dia baru saja bermula untuk buat kenaikan. Tengok harian, daily. Okay, ini sebenarnya dia punya ranging zone. So bila dia dah break out dekat sini, area 460 tu kat situ lah kita entry. Alright. So sekarang dia dah bagi cari resisten yang sebelum lah. Sini masa dia bertahan kat sini, dan dia bocor, dia terus jatuh ke bawah. So ni resisten dia. Okay. Kolam baru siap. Ini bercantik baru saja cross up. MACD cross up merah cross up. Biru cross up merah. Golden cross. Berlaku di atas kosong. Strong momentum. Jadi kita tengok resisten selalu naik pun sampai ke atas kan. So dia ni baru saja bermula. RSI untuk daily pun hanyalah 60. Which is good momentum. Belum lagi overbought. MACD cross up above 0. Very good momentum. Strong bullish. DMI. Okay, DMI pun bullish. Okay. DMI selalu above 25. Alright. So overall memang bullish dan sangat cantik. So kita expect dia akan buat kenaikan lagi. Kalau kita tengok resisten pun boleh kita letak kat sini. Kalau kita nak buat zone supply, kita boleh kata supply, dia mungkin rejection berlaku kat situ. So area mana ni? Ada area 50 sen boleh lagi. Okay, sekarang baru area 525. Okay, ni TP2 kita. Sebab ni sekarang 490 kita dah tercapai. Next is 525. So kita expect area ni mampulah dia pergi. Okay. Bila tu within this week, maybe next week. Sebab weekly kan, dia ambil masa seminggu. Mungkin dia terus naik, esok kita tak tahu. Hari Senin dia terus naik. Okay. Kalau kita nak tengok time frame kecil, kita tengok betul ke dia terus naik dari Senin, kita tengok 50 minit, 30 minutes. Alright. Kalau 50 minit dia baru saja kolam di bawah lagi, biru baru dia nak cross up. So kalau ada lagi orang minat beli pada hari Senin, so dia akan terus naik je lah. Okay.
Nampak tak ni? Sikit lagi. Allah. Sikit lagi. Okey, dia dah baru cross up tapi dia tak berapa nak naik. Kita nak dia dua-dua ni mendongak ke atas macam ni. Dia cross up mendongak ke atas. Yang ni dia cross. Memang cross up. Biru cross up atas merah. Tapi dua-dua ni belum mendongak ke atas. Kalau ada lagi minat belian pada hari Isnin pagi, InsyaAllah terus naik je lah. Okay, 30 minutes. 30 minutes. Okay, dia dah cross. Dia sebenarnya nampak dia ada potensi betul lah nak naik dah. Okay. Kalau macam ni kita jangan masuk. Ni, kalau dia ada tengah merah ke atas ni masuk. Kalau dia still dekat bawah, kalau kita tengok dekat storage baru cross up, itu ada peluang. Okey, hujan pula. Alright. Okay, so 50 minutes, 1 hour. Kita tengok 1 hour. Apa yang berlaku? 1 hour ada rejection. Okay, 1 hour ada rejection dekat area sini. Ini ada rejection dia tak mampu nak naik kat sini. Dan bukit pun terjadi volcano. Kenapa ni? Allahu Akbar. Saya nak double click sebenarnya. Ni. Once dia dah sampai zone overboard ataupun saya panggil ini sebagai volcano dan dia biru cross up, bawah merah dia nak turun. Okay, so mungkin dia hanya rempit batu pagi lah. Untuk orang yang BTST ada peluang sikit naik. Lepas tu maybe dia, kalau dia mampu push sampai 5.25 pun kira dah okey. Lepas tu dia akan terus jatuh lah. Untuk short term ni nampak dia naik sekejap dan dia drop. Sebab 50 minit okey, tapi 1 hour tak okey. Dia kena bergantung dekat 50 minit dulu. Macam mana? Kolam ni mampu siap ke dia buat lagi dalam? Sekarang dia cross up, tapi cross up dia CP. Belum betul-betul mendongak. Dia gila. Saya nak klik double yang sini. Ketang. Ni dia cross up, biru cross up merah, which is represent dia positif bullish, tapi terlampau sikit cross up tu, tak macam ni mendongak ke atas. Ini biru cross up dan mendongak. Ini biru tu dia baru macam kiss saja. Kiss dan cross. Belum mengikat tali. Belum comel lagi. Saya tak tengok esok. Kalau ada orang minat beli, esok masuk banyak lot. Hijau-hijau bling masuk tu, join lah. Okay, join lah sebab dia dekat support RBS. RBS kita 490, right? Okay, sekejap kita on ini. Oh. Sekejap kita pergi daily balik. Saya kata nak cepat-cepat. Okay, ni nampak dia cross above 495 dia punya support dia. So this support become sebelum ni adalah resistance, now become support. So resistance become support RBS. Okay, dia dekat dengan RBS. So kita tahu nak cut loss je bila dia drop below 495, maybe 3 bit below 495, cabut keluar. Sebab next dia akan cari 46 sen. Kalau dia tak mampu bertahan, dia akan turun. Okay, walaupun overall kita tengok cantik, tapi kenapa kita perlu beli harga bila dia dah turun? Bila tak terjamin, harga drop, kita jual je lah. Kita follow the flow. Orang jual, kita jual je lah. Orang beli, kita join. Okay, ada minat beli yang kita join lah sekali. Dan kita TP bila orang dah start selling. Okay, kalau dah start selling tu, dia dah take profit. Kalau dah semua jarum take profit, kita take profit lah. Okay. Jangan terlampau rigid sangat. Macam kata kita target adalah contoh mana kita punya target tadi? Drawing. Ke mana hilang drawing saya? Ada here. Okay. Contoh kita punya target 5555. Okay, kita kata selagi dia tak sampai kita punya target 555, kita tak nak TP. Sedangkan pada ketika tu kita tengok dah harga makin drop. So kita nak stay dengan harga yang drop tu sampai kita rugi ke? Sedangkan kita tengok untung. So take profit first, and then if the katalah yang ni dia buat traffic light cantik kan. Kita zoom. Merah, kuning, hijau ni cantik lah. Okay. Kalau dia dapat susunan merah, kuning, hijau ni dekat sini macam ni, kita tahu dia akan teruskan momentum naik. Okay. Tapi once dia cross ke bawah macam ni, terbalik habis semua, menunduk, merah cross semua nak turun ke bawah je kerja dia, keluarlah sebab harga drop ni. Candle, kalau faham pasal candle, boleh cari je reversal candlestick pattern.
Macam mana candle tu start reverse? Reverse tu dia sama ada reverse ke atas, reverse ke bawah. Kalau reverse ke atas harga naik, reverse ke bawah harga makin turun. Kita tak nak dia reverse ke bawah tu. Bila reverse ke bawah tu kita akan rugi. So once dia macam cross, okay, ni nampak satu je cross turun ke bawah. Ini adalah BWF. Yang warna hijau bertukar warna merah tu BWF. BWF tu purata harga lah. Okay, kalau dah purata harga tu jatuh daripada harga semasa, dia dah tak ada jadi macam mana saya cakap, harga dah drop below daripada BWF tu. So BWF tu akan jadi resistant ke atas. So kita tak nak yang macam tu. Lagi satu, bila mana MA ataupun EMA cross ke bawah, kita nak cross ke atas, bukan cross ke bawah. Macam MACD juga, MACD, STOS, kita tak nak line tu cross ke bawah. Kita nak line cross up. Okay, kalau cross ke bawah, lepas tu candle yang paling laju ni, okay, contoh sini adalah bearish engulfing. Ataupun kita nak kata hammer pun boleh juga, sebab kaki panjang. Okay, dia bearish, bearish, merah. Dan di atas, tengok dia drop. Jika candle ni makan candle bullish sebelum dia, bearish ni makan candle bullish sebelum dia, ada petanda nak drop, reversal down. Okay, this one is reversal up. Why? Because dia punya candle bullish dia dah makan candle bearish dia dekat sini. Area sini dah boleh masuk. Satu, kita dah terlepas breakout dekat sideway. Second, kita boleh masuk bila mana dia makan candle sebelum ni kat sini, ataupun paling lewat dah dekat sini. Kat sini 475 ataupun 480 boleh diterima lah. Cuma ini dekat dengan resistance, jauh dengan support. Okay. So kita kena fikir juga support kita dekat mana masa kita nak beli tu. Resistance kita dekat mana? Berbaloi ke tak risk dengan reward kita? Risiko kita nak capai kita punya target dengan risiko kita nak loss, harga turun ke support dan bocor. Macam mana? So kita ni kena fikir dan tak perlu terlampau rigid. Kalau dah harga nampak makin menurun dan kita tengok semua cross ke bawah, overbought pula, resistance berlaku dekat fasa overbought, sila keluar. Saya nak tunjuk contoh resistance berlaku dekat fasa overbought. Dekat sini, area stop sini dah 96. Okay, area sini pun dah overbought, volcano berlaku. Lepas tu kita tengok pun kat sini MACD dia start nak turun ke bawah. Okay, macam ni kita tengok histogram, dia makin pudar hijau tu dan dia mengecil turun bukit. Petanda dia dah nak turun harga dia. Terbalik kalau dia nak naik, merah, dia ada pink pudar dan bukit start naik sikit mengecil dan naik. Itu petanda nak cross up, naik ke atas, harga nak naik. So kita dapat baca petanda-petanda ni. Macam mana kita nak tahu adalah dengan praktis dan selalu tenung lah. Tenung chart tu kita sini nampak faham pergerakan dia. Okey, bila dia cross nanti harga naik, bila dia cross ke bawah harga turun, bila histogram makin pudar harga turun, bila histogram yang pink makin pudar mengecil naik bukit harga naik. RSI bila dia atas 50 ada momentum, dia start boleh dia start naik harga dia. Okey, 60 okey ada momentum lagi, kita expect dia naik lagi. Itu petanda-petanda yang tu kena praktis lah. Sebulan, 2 bulan, tapi hari-hari kena allocate masa untuk buat prediction, kajian kita expect. Bukan kita tunggu orang tau. Bila kita tunggu orang, kita tak faham apa yang berlaku pun. Kita kena study sendirilah. Macam ni lah, kita tengok chart, tengok candlestick, tengok MA, cross up, boleh tengok support, resistance, dan ni dah ada auto. Okay. Alright, lagi apa lagi? Sampai attack cycle ni overall saya nampak dia ada peluang lagi nak naik. Cumanya dekat 1 hour tu ada nampak dia nak dekat fase overbought sikit. So maybe pagi dia bergerak dulu naik, kemudian dia drop, dia cross up balik dan dia start naik balik. Okay, mungkin kita boleh ambil dulu untung bila pagi tu dia naik, bila dia turun ke bawah tu jual dulu. Nanti dia cross up balik, beli bersemula. Tak ada masalah. Kalau dia tak cross up hari Isnin, tunggulah Selasa, mungkin Selasa dia start naik cross balik. Macam ni dia cross turun semua line. Yang ni dia compress, lepas dia cross up, nampak mendongak ke atas. Masuk balik. Okey, masa ni jual, masa ni beli. Boleh. Okey, jangan terlampau rigid, jangan terlampau selagi tak capai punya target aku tak nak keluar. Sedangkan harga turun, rugilah. Alright. Okey, seterusnya kita ke GBS momentum. GBS momentum. Saya ada banyak screener, tapi yang saya pakai GBS momentum, GBS yang jerung tu, yang free je tu. Yang berbayar ada banyak saya bagi.
Yang tu RM100 termasuk indikator. Banyak indikator saya bagi. Ada dalam library pun ada banyak lagi. Apa-apa sajalah yang saya sesuai guna dan bermanfaat, saya share je. Tapi saya ambil sikit upah lah kan, sebab kita pasal-pasal semua tu. Lagipun kat luar pun mahal. Okay, saya rasa saya dah jual murah sangat dah tu. Okay, RM100 tu semua ada dan support group pun forever. Okay, stay situ. Cuma lately ni saya tak aktif sebab saya pun banyak hal. Ada accident bagai kan. So, tak dapat nak bagi komitmen sangat. Tapi dengan adanya indikator screener tu harap membantu lah. Sebab saya dah bagi cara-cara nak review. So kat situ boleh dapat sedikit idea macam mana kita nak review counter. Alright. Okay, ini counter-counter kita tengok daily dia. K&M, Tenko, Genetech. Ini semua counter yang ada potensi ya. Sebab kalau dia dah gerak minggu ni, kita expect momentum tu akan terus untuk next week. Dan mostly dia akan, kalau tak gerak minggu ni, dia gerak minggu depan. Dia dalam 2 minggu. Kalau list ni tak boleh terpakai dalam masa 2 minggu, tak naik, buang. Okay, dah lah tu. Dia tak ada momentum lah tu. Okay. So far, letak dia dalam list dulu. Kita detect mana yang ada volume masuk. Kat situ kita tujulah. Okay. K&M, Tenko, Genetech, Destiny, KAB, Encom, Cheetah, Kes, Dinet, Disonic, Jadem, Capital A, Hibiscus. Okay, yang ni yang keluar dalam momentum lah. Okay, boleh tengok. Lagi satu, mana yang di-share oleh bola tu boleh tengok. Where is bola? This one. Yang dia share macam ni kan. Counter-counter yang ada momentum ni, yang hijau-hijau ni, dia share. Boleh ambil total list. Janganlah kata ambil semua. Kita buka cepat-cepat dekat chart. Kita tengok sendiri mana kita rasa paling berminat. Ambil 1, 2, 3 kucing berlari. Yang kita rasa minat tu lah. 2, 3 ke 4, 5, 10 ke. Kata ni banyak sangat kan. Kita pilih sendiri. Ambil 10 sudah. So antara 10 tu mana yang gerak? Yang gerak tu lah kita masuk. Yang tak gerak keras kat situ. Makin menurun buat apa nak masuk? Kita nak yang ada momentum, yang bullish, orang minat beli. Bila orang minat beli, harga naik. Kalau orang tak minat beli, orang duk keras itu, tak ada siapa nak beli, buat apa kita nak beli. Lepas tu lagi satu, orang duk jual. Kita sibuk duk bertahan dengan counter yang tak ada minat belian, tapi minat jualan. Dan counter tu dekat fasa overbought. Overbought tu apa? Boleh tengok kat RSI, boleh tengok stores, boleh tengok kat SMI, boleh tengok kat resistance. Kalau dia dah push, reject dekat resistance berapa kali, kenapa kita nak stay? Dia dah tak boleh tahan, dia dah turun. Pasti kita boleh tengok dekat candle. Kalau candle tu dah buat reverse down, petanda dengan bearish engulfing, dengan bearish Morobozu, kenapa kita nak stay? Dia nak drop. Alright? Petanda-petanda macam tu kena study. Kita kena biasa sikit, study basic lah pasal counter ni macam mana. Kita nak predict dia dah start nak turun. Macam mana kita nak predict counter tu dah start nak naik? Mostly cross up, cross down. Itu paling simple. Sikit saya. Alright. Yang dah share ni ambil. Semua ni. Counter ni. Mana yang rasa berminat study. Mungkin dari segi harga. Mungkin dari segi nampak counter tu kita ada study sikit. Ada news ke apa. Ada sentimen yang menarik. Ambil lah. Mungkin EPMB, YBS ke. Hebiar ke. Sektor-sektor kayu kata sedang menyelah. Mungkin. Lepas tu apa lagi? Enfla. Tepung nak naik. Dia dah naik kan. Kita kadang-kadang takut counter dah naik, takut nanti dah naik dah. Kita nak counter yang belum naik. Why not? Counter yang naik mungkin akan lebih naik lagi. Alright. Kalau dia dah cantik, dia belum overbought, why not? Masuk je lah. Dia dekat dengan RBS. Sebab yang dah tengah naik tu selalunya dia dah pecah resisten. So bukanlah counter yang dekat support bawah tu, tapi counter yang dah breakout. Dah breakout, pasti dia dekat resisten yang dah become support. Sebelum ni resisten tapi dah become support. So kat situlah kita punya support yang terdekat. Andai kata bocor 2-3 kucing berlari daripada harga support tu, keluar lah. Kita kena ada trading plan. Dekat mana perlu cut loss. Alright. Okay, kita continue dengan counter kajian kita. Kita nak pilih apa? Counter K&M. K&M ni counter yang murah dan naik tinggi. Ini reverse up. Bullish makan bearish sebelum. Dia adalah bullish engulfing reverse up. Lepas tu dia pergi SA dari segi SMA. Tak kisahlah pakai moving average ke moving average ke apa benda-benda nama dia lah.
MA ke EMA ke exponential moving average. Yang average moving ni boleh tengok bila dia compress atau satu peluang dia sideways. Bila dia start compress dan cross up, beli lah. Macam ni adalah middle point. Kata middle point tu adalah MA20, which is mid BB, middle BB. This is upper BB, this is lower BB. Lower BB akan cari middle BB akan cari upper BB. Upper BB, once dia touch upper BB, dia akan breakout. Breakout untuk BTST cantik. Saya tunjuk contoh. Once counter to touch atas BB ini, upper BB ni adalah upper atas, BB atas. Once price candle ni price tau, harga. Ini adalah kumpulan harga berkumpul menjadikan dia candle. Candle ni sentuh dekat atas, pam dia naik. Nampak? Sentuh ke atas, pam dia naik. Maksudnya kita ada peluang beberapa bit untuk menang. Once dia dah touch, selalunya orang BTST ataupun orang yang rempit, dia ambil peluang tu sebab dia tak nak banyak, dia nak untung saja, tak kisah 3 bit cukup untuk dia. Maksudnya mungkin dia masuk 10,000, 3 bit mungkin dia untuk 300, cukup lah untuk dia, dah keluar. Hari tu pagi dah dapat 3 bit RM300, petang dia masuk lagi, dapat 2 bit atau 3 bit, dapat lagi RM300. So 600 sehari cukup. Itu kata orang yang ada duit 10,000. Itu cakap orang ada duit 10,000. Lebih senang lah untuk dia run lari 2-3 bit. Kalau yang modal kecil, jangan duk mimpi beli gambar mahal RM1 nak untung 200-300. No way lah. You nak 2-3 bit, you tak sempat nak cover you punya fee pun. So tengok pada kemampuan duit kita juga. Kalau kita duit 2,000-3,000, mungkin gambar yang murah-murah macam ni mungkin boleh lah 2-3 bit. 3 bit lah kurang-kurang. Dia naik baru kita dapat untung. Kalau tak, kita terpaksa swing. Cari counter yang kita boleh swing. Kalau nak cari counter boleh swing, kita tengok weekly. Cantik tak cantik. Okey, kalau paling tak reti sangat-sangat, boleh tengok pakai Heiken Ashi. Okey, Heiken Ashi. Tukar je kepada Heiken Ashi. Saya tak tahulah. Saya banyak kali dah tutup dia tu alert-alert tu. Okey, tu Heiken Ashi. And then dia tukar dekat weekly ni, dia tengok candle ni, once dia hijau you masuk, once dia merah you keluar dekat weekly. Then this untuk strategi mudah untuk swing. Kalau tak tahu sangat, tengok weekly, counter mana yang baru saja hijau, masuk, once dia merah keluar. Boleh. Itu orang tak boleh nak tengok orang counter tu, mungkin seminggu sekali je tengok, okey hijau nanti keluar. Mungkin kita boleh buat harga macam ni. Kita masuk harga berapa? Mungkin 5% drop, cut loss. Contoh kat sini dia hijau, itu tak tahulah, kita main beredah je sebab kita tak tahu apa pasal technical analysis, tak tahu. Aku tahu hijau aku nak masuk je. Okey, tak apa. Masuk dekat sini, mana-mana, dekat mana? 14 sen contoh, masuk 14 sen. So kita letak dekat mana kita sanggup rugi. Mungkin candle ni start kat sini. Kalau mampu dekat 130, harga baru saja jatuh 130, kita nak keluar, nak letak situ, keluar. Kalau dia drop, tapi dia tak drop kan, dia terus naik. Macam ni pun, ini harga dia drop jatuh paling bawah dekat 15 sen. Lepas dia start hijau. So kita buat 15 sen kat last aku. Sebab ini dia ada rejection sebelum dia naik. Dia reject, dia tak nak jatuh dah. Aku tak nak jatuh ni. Aku reject daripada kejatuhan, aku nak naik. So sini harga rejection dia. Kalau dia bocor, maksudnya dia akan dah jatuh lagi. So kita buat sini cut loss. Hijau kita masuk lah, tak kisahlah kat mana-mana. Yang permulaan hijau sekarang dah hijau sangat dah. Permulaan hijau ni kalau jumpa counter. Sekarang nampak still bullish, tak ada signal bearish lagi, tak ada merah apa benda-benda. Selalu bearish dia start dengan candle start mengecil. Ni hijau kecil, hati-hati. Hijau kecil, hati-hati. Hijau dah start mengecil. Permintaan untuk membeli tu dah berkurang. Tengok alamak. Selalunya candle mengecil dekat atas tu dia start nak jatuh tu. Candle kecil, hati-hati. Candle masih gemuk, tak apa. Candle masih gemuk, tak apa. Candle kecil, hati-hati. Candle kecil, hati-hati. Okay. Itu sudah. Kalau dah tak tahu sangat lah macam mana nak masuk. Ini untuk orang yang ada duit 1,200, 2,000 ke. Yang budget kecil-kecil kena swing lah. Kena dapat banyak bit baru dapat untung. Maksud janganlah expect nak untung banyak.
ada duit pun 2,000, nak untung sampai 1,000 agak-agak lah. Bukan kata tak boleh. Kita ni newbie, apa benda teknik analisis tak tahu lagi. So ambil je lah untung kalau RM100 pun. Janji dah boleh cover fee dalam mungkin 11 campur 11 mungkin RM22 macam tu kan. RM25 lah. Katalah fee RM25 beli dan jual. So kalau 100 kita dapat RM75, not bad. Cukup lah untuk pembelajaran. Okay, next nanti view ada RM2,075. And then you trade lagi, mungkin you dapat lagi RM75. So then you slowly but surely dia punya modal tu berkembang kecil, cukup setahun dah banyak lah. Boleh beli bermimpi untuk dapat lari 2-3 bit. Okay, swing dululah untuk yang newbie. Boleh guna Heikin-Ashi yang paling mudah kalau tak faham. Kalau faham, gunalah trend line. Pecah trend line, breakout sideways, HL. Okay, apa ni? Saya nak tunjuk. Ni. Kalau structure dia lower high, lower low, dia nak low lagi. Kalau higher high, higher low, nak pergi high. Higher high, higher low, nak pergi higher high. Structure dia. Faham tak? Yang ni market structure kena faham dulu. Tak faham pergi study. Saya pun ada tunjuk dekat saya punya video-video dalam YouTube saya berlambak ada. Saya pun ada bagi list dah dekat Telegram Game Borak Saham tu. List-list kita boleh belajar. Saya ada buat tajuk-tajuk video. So study lah, ambil masa study. Tak tahu apa jangan hentam. Rugi duit kita. Okay? Belajar dulu. Ambil masa, belajar dulu. Okay, yang ni. Kalau higher low, selalunya dia akan cari higher high. Higher low, selalunya akan cari higher high. Higher low akan cari higher high. Kalau dia buat lower high, akan cari lower low. Lower high cari lower low, akan turun. Faham tak? Dia kalau dia naik dan dia drop, tak jatuh daripada harga mula dia naik kat sini, maksudnya dia nak naik lagi. Nampak tak? Sini dia punya lower low. Bila dia naik higher high, dia buat higher low, adakah dia turun bawah daripada harga mula dia start drop tu? Yang drop yang paling teruk tu kan? Kalau dia start reversal. Tak kan? Ni paling low dia kan? Low ni tak turun low daripada low yang ni. Low yang ni tak turun daripada low yang ni. Dia stay ke atas. Kalau dia buat low lagi, tak turun bawah dari low yang ni, maksudnya dia nak ke atas. Kalau dia turun ke bawah daripada higher low ni, habis bye-bye. Dia nak buat low. Faham? Market structure kena faham. Okey, lagi apa lagi? Trend line. Turun ke bawah. Breakout nak naik. Faham tak? Tak faham. Tak faham belajar. Tengok ni. Buat trend line. Saya selalu guna channel. Channel ni sebab boleh nampak. Saya sebab kerja buat light, kerja buat dark mode. Begini lah. Ni. Ambil channel selari tu. Tanda. Nampak? Okay. Ni downtrend. Janganlah trade counter downtrend. Tengok turun. Okay. Ini counter sideways. Sideways tu apa? Dia bergerak naik turun. Okay, sini dah point dia break up. Dia start break up. Kita expect dia dah start buat uptrend. Salah trend dia macam mana? Uptrend dia melepeh ke? Tapi dia dalam keadaan uptrend. Uptrend dia taklah sharp. Downtrend dia sharp. Uptrend dia biasa-biasa je. Mungkin dia dah nak start buat uptrend yang sharp. Uptrend yang cantik lah kita nak kan. Uptrend yang macam tu kita nak. Kan dia downtrend sharp, turun, gedeg jatuh macam apa lagi. Lepas tu dia duduk relax sekejap, dudang kat bawah ni sideways. Downtrend, sideways, uptrend. Kita trade counter yang break up nak pergi uptrend. Bila dia dah break up sideways, selalunya dia nak start uptrend lah. Okay. Downtrend jangan trade. Sideways tunggu sekejap dulu. Siapa yang pandai straight ranging ni, panggil ranging kan. Dia turun bawah, dia naik atas, turun bawah, naik atas. Beli masa kat bawah, naik kat atas. Sebab dia main kat situ je, dalam kotak tu je. So boleh trade 2-3 bit naik, beli, jual. 2-3 bit, dia turun sampai dekat dia punya kotak bawah, beli balik. Dia naik ke kotak atas, jual balik. Itu untuk siapa yang pandai main sideways. Jadi dia sesuai untuk orang rempit ataupun orang yang fast in, fast out sahaja. Okay, siapa nak swing, you kena pilih counter yang uptrend atau counter yang breakout daripada sideways. Inilah counter dia. Dia breakout masa ni kita beli dekat area sini. Tak kisahlah kat mana. Tengok dia turun je, tak turun sampai ke bawah ni. Dia turun sampai sini je. Alright?
And then dia dah start nak buat uptrend. Kita nampak dia dah start nak buat uptrend kan sekarang. Boleh tengok dia start cross up. MACD dia nak cross up atas kosong. Dia still negatif, but dia dah nak start. Daripada bawah ni dia cross up. Kalau kita tak dapat nak masuk masa awal-awal ni ada peluang kedua. Dia nak naik atas kosong. So lagi dah strong bullish. So lepas ni dia dah strong bullish. Dekat bawah dia tak dekat bawah dia uptrend yang rendah tau. Dia uptrend yang tak cantik, tak macam turun ni. So kita expect once dia dah cross up atas kosong, bullish dia is super bullish. So dia akan buat satu kenaikan yang cantik. Expectation saja, reality we don't know. Okay, tengoklah dia punya catalyst, sentiment, orang minat tak minat. So kalau global semua merah apa benda, mungkin tak cantik pun bursa overall. Okay, mungkin ada 1-2 counter yang hijau. So kita fokus counter yang hijau tu je lah. Counter KNM duk tunggu sebab review counter KNM nak naik. Duk review counter tu, kita tengok counter tu. Padahal kita terlepas peluang yang counter yang lain yang hijau naik hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Duk tunggu juga KNM. Tengoklah counter mana yang tengah bergerak pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu. Okay, sebab tak sama. Kita kaji saja. Kita tak tahu dia nak gerak bila. Okay, kita just expect dia akan naik. So letak dia dalam watchlist. Once dia ada pergerakan, banyak orang beli, kita join. Dia dekat dengan support, kita masuk. Dia dekat dengan resistance, jangan. Tunggu breakout dulu, dia stable atas harga yang resistance tadi, baru masuk. Okay. Lagi Tenko. Nak azan lah. Weekly masih downtrend. Tak sesuai untuk swing. Tapi boleh intraday. Tengok intraday ada hijau. Intraday baru nak start hijau. Boleh untuk masuk. Ini kita punya kat loss. Ya. Kita padam balik lah. Okay. Nampak. Kita katalah ini adalah sideway dia. Allah. Okay. So you punya kat loss mana? Daripada si baby tadi. Yang dia point jatuh drop dan dia start reject. Nak naik ke atas lah. Sini kat loss. 250. Kalau yang nak masuk waktu breakout kat mana? Yang kotak atas ni lah. Kat area sini. Dia breakout 325. Sustain atas 325. Dia tuntang duduk sekat situ. Buat RBS. Resistance become support. Sini lah kita masuk. Ataupun nak masuk siap-siap. Sebab dia dah hijau. Kita pakai Hikashi. Hijau masuk. Okay, hijau aku masuk tak kisah harga mana. Kalau dia bocor sampai kat bawah 250 baru aku keluar. Selagi tak bocor aku biar je. Gede dia naik. Dia hijau kan, nampak? Dia start hijau, dia naik gedang. Dia start merah. Candle pun kecil-kecil tu, nak jatuh lah tu. Kalau dia start bullish macam ni, sorry. Dia start buat bullish lagi. Sini kata bearish engulfing, bearish Morobozu, bearish hammer, bearish apa shooting star whatsoever lah. Geng-geng tu tengoklah counter-counter yang nak junam tu macam mana. Cari kat Google. Reversal down, candlestick pattern. Okay, kan senang macam tu. Tengok pattern bearish. Macam mana counter tu nak start drop. Inilah pattern candle yang macam ni. Ni pattern candle yang nak naik. Dia hijau. Macam dia start doji kecil. Allah, dah azan. So dia start menghijau. Lepas tu candle dia makin besar hijau-hijau. Maksudnya nak naik. Ni kita expect dia nak naik lah Tenko. Okay, daily cantik lah. Tengok yang tampil kecil sat. Dia rejection. Azan lah. Tolong sambung tadi lah sendiri boleh. Azan. Saya macam berlumba-lumba pula dengan azan. Ini counter-counter ni ambil list. Nanti saya senaraikan lah. So boleh study macam tu. Tengok downtrend, uptrend tu buat dulu. Downtrend buat channel downtrend, buat channel sideway, buat channel uptrend. Boleh? Ni downtrend, sideway. Nanti buat jenis tengok azan tak belakang. Okay, tak kisahlah macam ni. Okay, downtrend, dia sini sideway, breakout, dia expect dia, kalau dia start breakout, dia expect dia dapat uptrend.
Okey, macam tu. Kalau dia start breakout, siapa nak tunggu breakout dan you tunggu lepas dia breakout baru masuk. Kalau siapa yang nak masuk sekarang sebab candle hijau pun boleh. Tapi you punya kalau semua dia 250, jatuh bawah 250 cabut. Okey. Okey, itu saja. Boleh buat kat semua counter. Higher low akan cari higher high. Kalau lower high akan cari lower low. Okey. Ni. Ni lower high akan cari lower low. Ni higher low tapi tak ada higher high kan. Sebab apa? Sebab candle dia overall bearish. Kita tengok candle juga. Kalau candle bullish, boleh higher low cari higher high. Candle bearish, tengok kita tengah duk drop. So nak main high low, tak ada confirmation. Bagi dia ada satu lagi candle confirm. Tengok dia buat higher low. Tengok next candle betul tak bullish. Okay, then you can masuk lah. Alright. Okay, itu sajalah. Untuk kali ni, siapa nak beli ni kata semua ada 14. Saya tu dah betul lambat ke 14 pun. Daripada 6 indikator je dah jadi lambat. Apa yang saya rasa saya guna, saya rasa ada manfaat, semua saya share, tapi saya tak price. Okay, ada support group, ada screener semua ni. Okay, semua saya bagi. Boleh beli saya kat Telegram Game Borak Saham. Telegram Game Borak Saham, jumpa saya kat sana. Okay, Syahidah Elzad. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Doakan kesihatan saya. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.